orang Perengala ada sambut lah. Kalau tak sambut, kita malu lah masuk kampung orang tak sambut kan. Tak apalah. Jadi insyaAllah kita belajar ramai. Tapi kalau boleh Perengala Perdiak dia berjiran sebelah. Apa-apa event yang kita nak buat sekali. Cepat belum jawab cepat je. Buat sekali dah. InsyaAllah nanti kita akan buat sekali dah. Kalau orang Perengala bersetuju lah nak join kan, kita ramai. Tapi buat kat Perdiak. Tapi bincang dulu dengan Tok Bincang sampai sekali nanti dia apa pula kan. Okey. Jadi maknanya sekarang ni Ustaz Cikgu Ustaz Hari pun dah bersedia. Jadi saya tidak membuang masa lagi. Biarlah Ustaz menyampaikan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Mudah-mudahan dengan bacaan itu kita pun mendapat berkat, mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT kerana kita berada dalam satu majlis sebagai majlis ilmu. Dengan segala macamnya, silakan Ustaz. Assalamualaikum Terdengar tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mau tu? Dia pakai ini Ustaz? Aduh, tak boleh pakai. Tak. Tak ini. Itu kuat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya baca Quran ni, saya beritahu saya sudah habis lagu Al-Quran ni, saya bawakan lagu Berzanji, ya, Berzanji. Jadi boleh tuan-tuan dengarlah, itu sajalah. Ya, tak apa. Untuk maklumat tuan-tuan, sebelum saya baca Quran ni, dia ada mempunyai lagu Quran ni sebenarnya ada 7 ya, ada 7 jenis lagu. Memang susah sikit pun nak belajar ni, belajar Quran ni memang susah. Kalau memang dia tak sanggup, susah nak belajar lagu Ustaz kata. Lama dah seorang narik diri. Saya pun dulu teruk juga belajar. Kan senang belajar Quran ni, nampak je pun senang. Tapi bila kita belajar tu, irama lagu tu kita faham. Sama dalam zaman Ustazah Hasnah dulu, dia tahulah. Siapa tahu saya kenal kan Ustazah Hasnah dulu. Putih Hasnah. Ustazah Hasnah. Saya pernah dengan dia. Tahun saya tak pun ingat tahun tu. Di sini ada mengadakan Maulid Nabi. Maulid Nabi. Masa itu AJK Surau ni jemput kami dua. Hebat masa tu. Hebat. Jadi Ustazah sedar dia baca dulu arwahnya, kemudian lepas itu saya pula baca. Gitu lah. Cerita dia tak habis, ringkas sebelum ada masa sikit, apa ni, celoteh kita orang sikit. Berhalwa telinga, sebelum halwa telinga. Yang pertama, yang saya kata tadi ada 7 buah lagu ya. Pertama, lagunya namanya Masri Bayati. Masri Bayati. Kedua, Sobah. Ketiga, Nahwan. 4, Rash. 5, Shika. 6, Jirga. 7, dia balik lagu asal Masri Bayati. Begitulah cara ya, saya semula kawan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا
فصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله والذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مأوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون صدق الله العظيم. Saya janji ni kan, janji suruh baca Quran apa saya
apa buat satu lagu apa berjanji dah janji tu kan. Sebelum tu apa ni rehat sebentar lah. Dia serupa dengan TV tu kan. TV tu kan dia ada rehat sebentar. Dia iklan rehat sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk maklumat tuan-tuan, dia ini ya. Dia berjanji begini. Apa yang kita lagu nak bawa? Tu dia. Kemudian dia satu je. Dia lagu berbola sama habis. Apa lagu? Lagu apa nak bawa? Ya, lagu Musibati ke, Sobah ke, Hijazi ke, Nehwan ke. Dia tu. Dia kena tengok kita punya ni, lagu kita apa yang boleh bawa. Kalau kita bawa, contohnya kalau kita bawa Musibati, sekarang yang ni saya bawa Musibati yang senang tadi. Kalau dia bila dia tengah-tengah umpama dia nak lari, dia bawa lagu Rush, bawa lagu Shika, dia bawa Nehwan, dia dah tak kena lah. Lari dia. Jadi dia nak ikut apa yang lagu kita bawa. Itu saja ya. Tapi janji dia senang sikit. Dia tak ada macam marhaban. Marhaban ni ada rentaknya. Saya sebenarnya saya tak berani bawa ni. Jadi tekong, orang kata tekong kan. Tekong marhaban kan. Saya tak berani. Pasal dia nak yang betul-betul yang pandai bawa tu kan, dia takut lari tu. Di sini yang saya tahu, yang saya nampak yang boleh bawa ketua marhaban Seko kan, ini apa, saudara Abdul Malik. Abdul Malik kenal tuan-tuan ni, perempuan kenal kan? Abdul Malik kita bersama pengurusi umum Abdul Malik. Dia orang lama dia boleh, dia cara bawa apa dia marhaban tu. Jadi kalau saya ngaku lah tak boleh. Setakat janji Rawi ni insyaAllah lah. Itu tak boleh. Saya tak boleh. Jadi orang yang kena macam tu, dia kena, saya dah beritahu dah Nasar ni. Saya kata, dia minta, saya kata insyaAllah Rawi. InsyaAllah tu kalau aku itu dia Rawi. Tapi kalau apa ni dan apa berhaban tak boleh panggil Malik tu kan. Dia orang lama. Tapi dia tak boleh lah bawa kan. Kalau belajar berhaban lah. Itu saja. Kalau ada tubuh sini kumpulan marhaban, insyaAllah saya rasa boleh kan, boleh. Semua ada suara tu. Dia tak nampak lah kan. Jadi selain tu saya tak nampak siapa yang boleh ni, yang saya tahu dia je. Dia tak mampu lah Malik kalau pangkatnya. Kalau saya boleh kan, kita boleh bawa boleh, tak salah lah. Janji boleh bawa. Okey, itu sajalah selingannya. Saya bawa lagu Masri Beati yang paling senang sekali makna. Caranya kan, berjanji ni saya beritahu sikit lah. Caranya dia senang, yang mudah. Kalau nak belajar berjanji yang senang. Tak ada macam Quran. Siapa bahasa pun boleh. Dia susun 1, 2, 3, 4. Balik 1. 1, 2, 3, 4. Senang je. Lepas tu kan lagi 1, 2, 3, 4. Memang mudah.
Tak ada susah dah. Dia pun boleh. Cuma dia kalau nak akhir tu, penutup tu dia tengok. Kalau dia tak cukup dia punya tu kawan dia tu macam 1, 2, 3, 4. Kita nak tengok. Bila 4 dia tak boleh. Dia 4. Lepas 4 tu dia tak boleh lagi. 1, 2, 3 dia terus potong ya. 1, 2, 3 dia potong, dia tak buat. Dia terus melompat terus 4 ya. Terus harkat 4 ya. Dia macam tu. Cuma nak faham itu je. Dia ujung tu nak faham. Kalau yang mula tu maksud saya insya-Allah boleh. Itu senang faham. Dia dah lepas hujung tu aitan sampai situ dia sikit. Nak kena faham sikit. Itu saja dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismizzatil aliyah مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتقئا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور المطروف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخط العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستنجد به هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية.
وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه وأنشر من قطة المولد النبوي درودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika sekarang ada kesilapan. Minta ampun maaf. Sekian. Terima kasih. Sementara nunggu sama ni. Dah sampai dah? Oh, dah sampai. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Cikgu Zahri. Said boleh ya? Akan bacaan ayat suci Al-Quran Karim dan juga sedikit berjanji. Kita pun tahu bahawa bacaan Al-Quran ni pun ada berapa cara, ada 7 jenis lagu, tu dia lagu ni, banyak lagu. Biasanya kita baca Quran ni ikut terpilih kita je lah, sebab kita tak belajar bagaimana nak melakukan ayat Al-Quran Karim. Alhamdulillah, syukur pada pagi ini kita dapat dengar daripada bahagian Cikgu Mio Zahri. Jadi Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz Ismail Syahri. Sedang ini orang kampung kita yang sekarang ni berada di Gelunggu Puyu. Jadi hari ini beliau banyak dipanggil agenda je banyak. Jadi oleh kerana banyak agenda je, saya tahu berapa lama, mungkin 2 jam setengah ke 3 jam. 5 jam lagi lama. Saya ingat ini apa lagi banyak. Surah tak ada gambaran. Jadi hari ini Ustaz nak tunjukkan cara pula nak tunjuk program whiteboard. Pasal kita belum lagi ada apa dipanggil ni, screen white putih tak ada. Jadi pakai whiteboard je lah. Boleh tak whiteboard? Jadi Ustaz ni suka cakap TV, tapi mic ni pula dia pakai mic ni jenuh mana. Mic yang gantung tu kejap ada, kejap tak pandang. Jadi tak boleh kan. Jadi siap tu, kamar dia siap daripada dia bancang tu. Ngali ke mana? Jadi hari ini Ustaz mengajar pakai
pancaran laptop dia. InsyaAllah kalau lepas ini kita cuba cari jalan bagaimana untuk adakan widescreen ni. Ya, jadi saya dengan kehormatnya menyebut yang bahagia Ustaz Ismail. Belum lagi? Oh, belum siapnya sembang lagi. Tak apalah, dah terus sembang boleh sembang, tak salah. InsyaAllah kita siap lagi dan baik, tak apa. Jadi kita bagi can Ustaz. Mana? Oh, ini. Okey, insya-Allah. Jadi InsyaAllah kita pagi ni kita akan dengar daripada Ustaz Ismail. Tajuk dia yang kita bagi, tajuk dia kan banyak. InsyaAllah. Nabi Muhammad membawa rahmat. Kata celak tajuk itulah. Apa? Rahmatan lil alamin. Kodoh-kodoh bunyi kita Allah pun kau Ustaz dengar. Kau dah start. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sangat kepada Allah SWT di pendidikan ni. Alhamdulillah event-event yang kita buat, kita dapat sambutan daripada warga pendidikan, warga Perenggala. Cuma kampung baru kita tak nampak. Dulu ada. Ada warga pendidikan, warga Perenggala ada, kampung baru kita tak nampak. Dan juga ada warga pendidikan yang baru balik duduk di kampung pun alhamdulillah syukur dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini dan seterusnya kita akan bersama-sama. Ya, jadi banyak event, banyak perkara yang kita nak. Nah, kaif halak. Allah. Kaif halak. Ada sikit kot. Kaif halak. Tarik ke? Ya, orang macam Ni apa nak tanya sikit? Apa ada operate ke? Main semua sikit. Berapa lama? Ni vlog. Dia gini tau. Buang gede. Dia dulu ni cerita lama lah. Anak saya InsyaAllah itu lah dia macam pasang kan. Anak yang nombor 2. Masa tu dia budak lagi berapa tahun tu. Kemudian dia nak operate lah ya. Dia kata saya kata cara lain. Anu tu dia pun dah tak ada. Kenal tak nama Kari? Kari buta. Kenal tak? Dia duduk di Senin Kelayang tu. Kari. Nama dia Kari. Kenal Nazri. Kenal Kari. Dulu ada nama Kari yang buta tu. Yang buta dia mata buta. Kenal. Dia duduk Senin Kelayang kan. Dia dah tak ada dah. Nak Kari orang panggil Kari dia. Kenal tak? Dia ingat tak tu? Siapa tak tahu orang kenal kan. Jadi dia orang beritahu. Orang tahu dia yang dia ni macam mana nak jumpa. Jadi masa itu saya duduk di Ipoh sendiri. Dah lepas. Jadi setakat ni kutipan tak banyak. Betul. Baru ada 4,500 4,600 sekian dah. Betul. Saya Apa ni? Dia nak jumpa dia. Nak jumpa dia kan? Nak jumpa dia. Tahu? Nak jumpa dia. Dia selalu tak sedekah kan? Sial. Nun dekat market. Dekat market Peraja. Tapi saya cari dia. Jumpa dia. Saya kabur lah. Anak saya macam kabur. Angin pasang. Selalu boleh dia cuba katanya. Dia buat apa? Cuba dia nak buat lah dia apa. Dia lah tadi. Cuba dia ngubatnya. Ada cara dia beli dengan tangan lah. Dia caranya. Ada tahu baca Muhammad tahu. Fungsi masjid apa tak? Fungsi masjid dia madu pun. Lepas tu Apalah dia bawa dia. Bawa atas motor pun. Saya tu dia tak ada kereta saja. Motor bawa. Dah bersiap sedia. Bawa rumah saya. Jadi kalau tak nampak Berapa kali ke beli? Ustaz buat. Bawa bantu. Kita datang dan tengok apa kita. Ya, jadi boleh. Gajah masjid apa boleh depan lagi, man. Jangan ni boleh depan sikit. Boleh lagi.
Terus, baik kembali kita. Jadi itulah, insyaAllah dengan kehadiran yang bagi Ustaz Ismail hari ini dapat membahagiakan lagi kita, rasa syukur kita kepada Allah dalam berkurnianya kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Jadi saya tidak melengahkan masa lagi, saya serahkan mic ini kepada yang bahagia Ustaz Haji Ismail bin Syahri untuk menyampaikan ceramah beliau. Banyak terima kasih, silakan. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, pada pagi ini. Biasa ceramah malam ya, pada pagi ini sama-sama kita baca Al-Quran. Kita hadiahkan baca Fatihah ini wassalam alaikum keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya muslimin dan muslimat, terutama ibu daya kita sama ada masih hidup, lebih-lebih lagi telah pun pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji Nur Rahmat selaku DJ kita pada hari ini, merangkap ketua kampung kita, Kampung Pendiat. Seterusnya yang besar Tuan Haji Sa'idin bin Aimat, pengerusi masjid Raisiah Kampung Padang Tenggala. Seterusnya Jawatan Kuasa Surau, Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu, pak saudara, mak saudara, anak-anak, adik-beradik semua yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar pada pagi ni, sihat ke? Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala ya, pagi ni kita bertemu lagi. Sebelumnya bila NASA telefon saya tak ada sebelum ceramah ni kan, sebab dah selalu dah malam tu ngajarnya. Jadi saya dah kontak lah beberapa ustaz, semuanya dah mangkuk kan. Jadi saya terpaksa lah mengambil alih juga permintaan daripada kampung kita sendiri kan. Jadi Alhamdulillah bertemulah kita pada pagi ini. Sebab saya tanya Nasab ke Ustaz, pukul 10, pukul 10 tak apalah, pukul 11 saya nak berhenti, saya kata pukul 11 kita berhenti. Sebab saya ada pula majlis Cik Yasin dan Tahlil
di satu rumah ya, penduduk kat Gantung. Dia dah confirm dengan saya lama lah, dia nunggu saya kosong, jadi saya terpaksa lah akur. Dan itu adalah jemaah haji dulu masa saya ceramah ataupun ngajar haji dulu, jadi dia minta tolong. Jadi itu sebab pukul 11 lebih kurang kena berhenti. Sebab saya janjikan tadi, janji dia rasa pukul 11, dia telefon, dia kata ustaz janji pukul 11, kata saya ada ceramah di kampung, saya kata 11.45 lah lebih kurang. Tak apalah, dia kata kan. Baik tuan-tuan, Bapak yang dirahmati sekalian, ya, pertama terima kasih lah, nampaknya perarakannya hebat hari ni kan. Kan rasanya dalam Malaysia ni, dalam negeri Perak ni tentu ada barat kan, 4 lain ada tak ada? 4 lain belum lagi, mana hebat lah kan. Di Kuala Lumpur adalah, di Kuala Lumpur peringkat kemasaan, kira ini peringkat kampung ni kiranya pendiat lah, mengungguli. Hebat tu sidang ni, dia tanya lah. Jadi sebelum tuan-tuan kita mulakan sembang-sembang kita pada hari ini, saya try buka video lah, ini video kelahiran Nabi ya. Mudah-mudahan boleh buka lah insya-Allah ya. الحمد لله رب العالمين Dia tak keluar sini, tak apa. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tak mau keluar sini, saya buka di sini. Kita buka yang dekat sini ya. Mudah-mudahan kat sini mau. Kita tutup dulu. Sebab saya dah cuba di rumah dia mau. Terus saya tengok di sini tak mau pula, kita buka di sini. Dia kadang-kadang mau jadi macam tu. Di sini boleh kot. Ni boleh insya-Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما Sebulan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, terjadi serangan yang dilakukan oleh Abraha, Raja Habsyah, untuk menghancurkan Kaabah yang berada di kota Mekah. Abraha datang membawa ribuan tentera, pasukan berkuda dan pasukan gajah. Tentu sahaja tidak berjalan lancar kerana Kaabah adalah tempat yang terjaga. Ketika pasukan Abraha telah mendekati Mekah, pasukan gajah enggan berjalan dan menolak untuk meneruskan peperangan. Datanglah ribuan burung-burung yang membawa batu berapi dan tanah liat dari neraka yang panas terbakar, kemudian menjatuhkan batu dan tanah liat tersebut kepada pasukan Raja Abraha.
Dan dengan itulah pasukan bergajah, pasukan berkuda dan tentera Abraha hancur oleh serangan burung-burung yang membawa batu berapi tersebut. Tahun di mana pasukan gajah Abraha hancur sebelum berhasil menyerang Kaabah itu pun dikenal sebagai Tahun Gajah, dan peristiwa besar tersebut menjadi tanda tahun kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kerap disebut lahir di Tahun Gajah. Dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi utusan kepada seluruh alam, telah mengubah tradisi jahiliyah kepada keunggulan Islam yang sebenar. Okey, alhamdulillah sedikit gambaran ya peristiwa yang dilakonkan semula tentang kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut pada hari ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita lihat itu menjadi satu iktibar, ibrah, pengajaran dan ya, pengajaran menjadi satu contoh teladan kepada kita semua dalam kita untuk meneruskan kehidupan ya di atas bumi ini. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebagaimana kita maklum tadi, yang mana Nabi dilahirkan pada tanggal iaitu bulan April tahun 571 Masihi ya, 12 bulan awal tahun Gajah. Kerana tadi kita tengok tentera bergajah yang datang ni kan. Itu sebabnya waktu tu tak ada tahun lagi. Tak ada tahun 1445, belum wujudnya tahun ya. Selepas zaman Sayyidina Umar Al-Khattab barulah mereka berbincang nak buat tahun tuan takwil mengikut iaitu kalender ataupun mengikut hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, jadi kita lihat lagi di sana iaitu
sebagaimana yang kita maklum, tajuk yang kita utarakan pada hari ini, Nabi Muhammad membawa rahmat. Yang mana dalam Al-Quran yang biasa kita dengar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utuskan engkau Muhammad melainkan memberikan rahmat kepada seluruh alam. Sebenarnya banyak tuan rahmat yang nak kita utarakan pada hari ini. Ya. Antaranya sebelum kita bincang rahmat kepada syariat Islam ni, tuan-tuan, rahmat kerana kita berada dalam surau ini. Betul tak? Kalau kita Nabi tak ada, kita tak ada dekat sini pun. Betul ke? Sembang sikit kan, dah tadi letih dah berarak kan. Entah dekat Gunung Curur ke tengah melenyor, ataupun dengan naik batu ke bra kan. Jadi kita beruntung tuan-tuan, kita mendapat rahmat ya, Nabi dilahirkan. Dan kita membuatlah program hari ni. Apa sebab kita buat program tu tuan? Rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada Al-Alama Al-Muhadith Dr. Said Muhammad bin Al-Alawi Al-Maliki mengatakan bahawa bila kita berkumpul seperti ini, bukanlah tujuan daripada perkumpulan ini sekadar perkumpulan dan acara kerakyatan semata-mata, bukan seronok berarak, dengar ceramah. Bahkan sesungguhnya perkumpulan ini adalah satu perantara mulia untuk masuk yang mulia ini, ya, iaitu menambahkan kecintaan, ya, menambahkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan tujuan-tujuan yang lain yang baik. Dan yang mana dia kata, sesiapa yang tidak mendapat kebaikan untuk agamanya, maka dia terhalang daripada kebaikan-kebaikan maulid Nabi yang mulia. Jadi kalau ada orang kita ni tak berminat apa kerja dia metu berarak, getik tengoknya, kata dah kan. Getik tengoknya, maka disebut iaitu tidak mendapat kebaikan dari agamanya. Kenapa? Kalau orang mendapat kebaikan ini, ia akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, Encik Nan, dapat berkumpul dengan siapa? Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, ya. Ini kita lihat berpandu kepada hadis Nabi Muhammad SAW, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'atu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, ma a'adatu laha. Qala ma a'adatu laha min kathirin salatin wala sawmin wala sadaqatin walakinni uhibballah wa rasulah. Qala sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Yang bermaksud sesungguhnya seorang lelaki atau seorang Arab Badawi bertanya kepada Salam, bilakah kiamat akan berlaku wahai Rasulullah? Baginda Nabi SAW, ya, menjawab, apakah yang telah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Nabi tanya dia tanya tentang kiamat. Nabi tanya dia balik, apa yang kamu dah bersiap? Kamu dah bersedia ke belum? Macam tu lah lebih kurang masa kitanya. Jadi pemuda dia menjawab, aku tidak mempersiapkan untuk menghadapinya dengan banyak solat sunat. Maknanya dia kata, aku ni tak ada solat sunat, tak banyak puasa sunat, dan tak juga banyak sedekah sunat. Kita banyak tak? Solat sunat, puasa sunat, sedekah sunat, nak buat sedekah, nak buat atap, tuan-tuan kan. Jadi banyaklah kan. Dia tak ada apa, dia kata. Tapi Nabi kata apa? Tetapi sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Dia kata, aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka apa sabda Nabi, tuan-tuan? Nabi kata apa? Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Maksudnya kalau kita cintai Nabi, kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru antara program kita buat ini tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan kita akan berada bersama Nabi pada hari kiamat. Baik, pertamanya rahmat ni Nabi membawa syariat dalam Islam, ya. Yang ke mana kita lihat tuan-tuan dalam kehidupan agama kita ini ada beberapa perkara yang kita nak tahu, iaitu pertamanya memelihara agama. Inilah tujuan syariat Islam diturunkan, memelihara agama. Justru tuan-tuan, agama ini tak boleh diperkotak-katikkan, tak boleh dipermain-mainkan. Itu sebab kalau orang yang murtad, yang keluar daripada Islam, apa hukumnya tuan-tuan? Bunuh. Hadis Nabi kata apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agama, hendaklah dia bunuh. Jangan main agama tuan-tuan kan, tak boleh tukar-tukar.
nak masuk agama lain pula. Seronok agama Islam ni citra Kristian. Terai-terai dia ingat pakai baju. Boleh terai-terai kan. Mana maunya. Jadi itu sebab dalam Islam orang yang permain-main agama, man baddala din faqtuluh. Siapa yang ketukar agama, Islam bunuh. Yang kedua, memelihara akal. Justru tuan-tuan, akal ini dipelihara dan kita menjaga dari segala aspek makanan, minuman seumpamanya. Lantaran itu kita lihat Islam mengharamkan apa dia tuan-tuan? Minum arak kan. Lagi apa? Ngisap dadah. Lagi ngisap apa? Vape. Ngisap rokok. Rokok je ustaz. Kan ada apa pun. Rokok ni haram tau. Sebenarnya rokok ni haram. Vape ni pun haram. Sesekali ustaz, sesekali dapatlah haramnya. Kan orang lelaki ni yang merokok ni, orang perempuan suka ke tak? Cik tanya, cik apa suka ke tak? Siapa suka, cik angkat tangan. Nampak tak ada seorang angkat tangan. Siapa yang tak suka, turun tangan. Nampak semua turun tangan. Nampak? Tak suka. Habis tu ustaz nampak macam mana ustaz? Suami ayah ni merokok. Atas apa baunya makcik busuk lu ustaz, atas tak ke busuk. Udah nampak macam mana suami ayah, cium juga lah. Tu Islam melihara akal ni tuan-tuan ya. Rokok menarak. Zaman Nabi tuan-tuan, kita lihat orang yang meminum arak ini ya, dendanya iaitu 80 kali rotan. Zaman Sayyidina Umar ditukar kepada 40 kali rotan. Maknanya kalau ikut hukum Islamnya, kalau dikiaskan arak dengan dadah, arak memabukkan. Betul? Dadah memabukkan. Jadi kalau dikiaskan, kena juga kalau minum yang isap dadah tu kena juga 40 atau 80 kali rotan. Kerana apa? Kita memelihara akal supaya akal ini elok. Justru tuan-tuan, akal ni perlu dijaga. Kalau orang tu orang sihat sikit, putus wayarnya, orang pun tak hendak kan. Nak minang pun tak terima nama. Awak ni macam mana nak minang untuk anak awak ni? Usah, wayar dia putus. Kan, wayar putus kan. Wayar putus tu tak ada teruk benar. Sikit-sikit je dia sangkut sikit. Itu pun orang tak hendak. Mana Islam memelihara akal tuan-tuan. Yang ketiga, Islam tuan-tuan memelihara nyawa ni. Itu sebab nyawa ini tuan-tuan tak boleh dipermain-mainkan. Dalam Islam ada hukum satu namanya qisas. Mesti dengar qisas. Kan, bunuh balas bunuh. Kan. Yang mana ayat Quran kata wa katabna alaihim fiha an-nafs bin-nafs wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Maksudnya apa? Iaitu nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Mana begitulah Islam menjaga nyawa kita ini. Tak boleh dipermain-mainkan. Cuma di sana ada satu hukum lain disebut hukum diat. Diat ni kalau orang tu maafkan seseorang yang membunuh itu, boleh tukar hukum diat. Dia kata diat ni nama kampung kita lah. Iya kan? So Haji Saidin, saya buat kajian sikit. Tapi saya dengar dia cerita zaman dulu-dulu lah, betul tak betul lah. Betul ke ayah? Ada dengar kita Yudia cerita dulu. Takut Yudia ada cerita pada ayah dulu. Pendiak ni. Kan? Saya dengar orang dulu cerita dahulu enjin tu. Tahu enjin ni kan? Kunci ayo. Kita panggil enjin. Atau di mana nak tengok wayang longgoknya? Ke enjin lah dia kata. Dulu kan kita ada wayang longgok. Dekat enjin ke pada enjin tu kan? Jap, kita pergi jap tengok. Tak ada masa tu. Dia yang baik orangnya kan, tawaduk. Zaman kecil-kecil dulu lah kita tengok dia enjin ni kan, ramai bawa tiko di rumah. Atau dulu mana ada awak, mana TV, rumahnya rumah betul alih rahmat rezeki je dia dulu kan. Pergi sana dulu tu rumah rezeki, TV dia kaya berapa kuai sekupang kedua kupang kan. Tengoknya. Lebih tu kalau wayang logo mau habis hati seronok benar buat dekor. Sampai tidur situ pada. Cerita Piramli, cerita Hindu Setan, semua ada. Kan. Jadi tuan-tuan,
Injin tadi ni, depan injin tu, hulu injin tu dia kata dulu, situlah namanya pendiat. Pendiat ni diat, di mana hukum orang yang kata bunuh tadi, kalau bunuh, bala bunuh, dikenakan diat. Jadi kampung pendiat. Wallahu a'lam. Tak betul lah, tak tahulah Tok Sidang kena Tok Sidang baru je buat kajian sikit apa asalnya pendiat itu. Padang Tenggala dia kata apa tu ni ya. Yang Tenggala tu apa? Lembu Keroboh Tenggala tu kan. Itu ni Padang Tenggala. Jadi pendiat ni tak tahulah, wallahualam, mungkinlah juga. Jadi balik cerita memelihara nyawa ya. Memelihara nyawa itu tu satu perkara yang penting, justru tak boleh dipermain-mainkan nyawa. Baik, yang keempat dalam Islam ya, memelihara harta. Harta pun kena jaga. Harta di Rabah, harta di surau, harta di mana-mana. Justru kalau orang mencuri dalam Islam ada hukumnya. Wasariqu wasariqatu faqtu'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, hendaklah dipotong kedua tangannya. Okay. Inilah Islam itu hukum terbaik, tak boleh kita nafikan. Potong tangan ustaz, habis lihat tangan semua kan tak boleh. Walaupun kita tak laksanakan, tapi kita kena yakin bahawa itulah hukum yang terbaik daripada Allah Ta'ala. Hukum dalam Islam potong tangan. Merompok, kalau merompok ni lagi lah, dia kena potong secara bersilang. Tangan kanan potong kiri. Kenapa Al-Quran kata wasariqu wasariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan? Sini siapa mengajar tafsir? Ada? Ada tak ada Nazar? Ustaz dengan tafsir siapa? Ustaz apa? Zaid. Pakar tafsir tuan-tuan. Saya tak pandai ngaji tafsir ni, sebab tafsir ni orang yang pandai bahasa Arab, mahir judan bil lughah Arabiyah. Dia bilang ngaji di Mesir, pondok Mesir. Saya tak ada mengaji pondok Mesir tuan-tuan. Mengaji pondok di pondok Dorayan je kan. Pondok Dorayan demo je ngaji Mesir ni pondok. Ya, tafsir tuan-tuan dia sebut apa? Wasariqu wasariqatu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Ngapa sebut lelaki dulu? Sebab lelaki yang kuat mencuri. Betul tak Nan? Jarang kita jumpa perampok pencuri perempuan. Perempuan ada. Ada ke perempuan dapat nangkap perempuan? Ada. Kadang-kadang, jarang-jarang. Ada, tapi kadang-kadang jarang-jarang. Biasa lelaki kan. Perempuan ni suka biasa curi apa? Tahu tak? Curi, 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 curi hatiku. Dia curi hati, tapi Cik Nan tak curi dia hati dia. Macam nak ya? Curi hati ya, curi hati, bukan curi hati. Jadi maksud Islam ni dia jaga harta. Potong tangan, merompok tuan. Dan seterusnya kelima, memelihara keturunan ni, nasab. Makna nasab ini supaya tak berlaku perkara yang tak elok dalam, iaitu ahli keluarga kita, masyarakat negara kita. Itu sebab Islam ada hukum hudud bagi orang yang berzina. Az-zanatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma. Berzina lelaki dan perempuan dah dihukum keduanya dengan apa? Kalau belum kahwin, apa hukum tuan-tuan? Belum kahwin dikenakan, iaitu rotan sebanyak mi'at jildah, 100 kali. Kalau dah kahwin kena rejam sampai mati. Memelihara keturunan ini. Kita takut esok keturunan kita ini tuan bukan keturunan Islam, yang bersih dan suci. Sebab apa? Bapaknya orang, banyak sangat bapaknya tuan-tuan, muka pun berubah budak tu. Kepalanya rambut kerenting macam orang negara. Muka hidung macam orang Indonesia kan. Ada ke berlaku? Tak adalah kan. Contoh macam tu lah. Maksudnya tuan-tuan, memelihara keturunan. Jadi Islam ni memelihara keturunan supaya kita terjaga dengan baik dan sempurnanya. Itu kita lihat syariat yang dibuat dalam salam. Apa pula beza syariat kita tuan-tuan dengan salam dengan syariat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa SAW? Saya nak cerita sikit tuan-tuan kita ini sebab apa? Zaman Nabi Musa tuan-tuan ya, apabila Nabi Musa menerima wahyu, iaitu kitab kitab Taurat, kitab Taurat, maka Nabi Musa pun janji dengan kaumnya. Dia kata, wahai kaumku, aku akan menerima kitab wahyu ini, ya, Taurat ini selama 30 hari. Tiba-tiba Nabi Musa tuan-tuan ya, melebihi waktu sampai 40 hari. Maka waktu itu ada seorang yang bernama Musa Al-Samiri membina satu patung anak lembu. Maka bila dia membuka patung lembu ni, ramai yang mengikutnya sebab dia bila daripada emas. Patung lembu ni pula bersuara. Boleh tiup angin bersuara dia. Dia berkata, inilah ya, iaitu ajaran yang terbaik. Nabi Musa tak ada dalam situ.
Maknanya waktu zaman Nabi Musa, dan Nabi Musa sekejap je pergi naik ke langit. Tuan-tuan naik ke langit pergi ke Tursina, sekejap je udah dia menyeleweng. Apatah lagi kita hari ni tuan-tuan. Nabi dah ninggal kita berapa tahun? 1400 tahun yang lepas. Itu sebab kita hari ni ramai ajaran sesat yang menyeleweng. Tuan tahu tak, di Perak Tengah ada satu ajaran baca Al-Quran semua baris atas, belah lampu kiri. Kita baca Quran, Fatihah, baca bismillah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca apa? Basmalah rahmanah rahmah. Susah tak agak-agak? Susah. Tapi ada juga yang ikutnya. Mangkuk. Ada yang ikut tuan-tuan ajaran ni. Itu dia belah lampu kiri ni. Tuan-tuan ada. Di belah Manjung ada satu ajaran namanya Amma. Amma ni bukan Indian. Ma, daer kan. Bukan tu kan. Amma ni A tu Allah, M tu Muhammad. M tu Muhammad, Allah. Dia kata dialah Muhammad, dialah Allah. Allah itu Muhammad, Allah itu Allah lah. Satu tempatnya dekat dengan Setiawan Baru tu. Ada demo beli rumah situ tuan-tuan, geng-geng demo semua. Demo pakai jubah hitam. Kan, demo geng demo dia. Sembahyang pun senang je. Kan, tak payah sembahyang, niat je Allah Muhammad kembali kepada Allah. Udah selesai sembahyang. Patut demo ramai nak membuat itu. Mudah kan? Bypass for jalan pintas ke mana? Ke syurga. Kan? Dan saya dengar cerita kawan saya baru ni, dia umam utama dekat Manjung tu, sembang pun dia selalu subuh. Dan seorang dia kata dia menjaga betul orang-orang dia ni, jaga betul orang dia ni. Apa tu, kalau dia kenduri kenderaan muhajir beradik, dia hantar dengan van, dia tunggu di mana-mana, boleh pergilah kenduri. Lepas tu habis kenduri ambil balik. Dia tak bagi campur dengan orang luar. Kahwin pun sama-sama demo aja Cik Nan. Boleh kahwin 2-3 macam Al-Aqam dulu. Kalau Cik Nan nak masuk, try boleh lah. Rendah ni kan. Jadi begitulah mudah. Heran ada pula yang ikut la ilaha illallah. Ramai benar pula yang ikut tuan-tuan, mau juga demo terpedaya, sedangkan itu ilmu ajar sesat. Kan lagi banyaklah. Ya, baik itu. Ini balik cerita Nabi Musa tuan-tuan. Nabi Musa pun mengambillah wahyu tuan-tuan, kitab Taurat. Kemudian kita lihat Al-Quran mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajal fatubu ila bari'ukum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Apa maksudnya? Saya nak cerita ni tuan-tuan, nak gambar tuan-tuan bezanya taubat orang yang menyembah patung anak lembu zaman Nabi Musa dengan taubat kita orang Islam. Beza syariatnya. Tengok ni. Dia ngantuk ya? Kan baru pukul 10.20 ngantuk. Bukan 10.20 malam. 10.20 pagi. Tapi kalau ngantuk baca doa yang saya kabur tu. Ingat tak doa? Ingat tak? Udah lupa. Nasa ingat nasa. Dia orang bayar orang lama tak penuh kamu dia tekan lupa. Lupa juga. Allahumma inni a'udzubika min 'ainin la tashba' minan naum. Allahumma inni a'udzubika min 'ainin la tashba' minan naum. Ya Allah, ya lindungi aku daripada mata yang tak pernah kenyang. Nak ngantuk je mata ni. Daripada tidur. Semalam dah tidur dah. Kan? 2 hari lepas pun tidur. Waktu kuliah pun tidur juga. Aku je malas dengar ceramah ni. Mati ni ngantuk aja. Memang tak boleh buat apa tuan kalau ngantuk ni. Ngantuk ni ubatnya apa tuan-tuan? Tidurlah tu ubat ngantuk. Okay, baik sambung. Saya nak baca tuan-tuan ayat ini, tuan-tuan dengar elok. Dia kata apa? Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri kerana kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah pada Rabb yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Dengar ni. Zaman Nabi Musa ni bertaubat ni kena bunuh diri. Bila bunuh diri tu barulah terhapus dosanya.
perkara ini lebih baik daripada si Rabb yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima lagi maha penyayang. Jadi kita lihat bahawa ulama mentafsirkan bahawa orang yang tak menyembah anak lembu akan membunuh orang yang menyembahnya. Maksud zaman tu bila yang pergi naik ke Nabi Musa pergi ke Tur Sina tu, waktu dia buat patung anak lembu tu, ada yang menyembah, ada tak menyembah. Hukumannya yang tak menyembah anak lembu, bunuh yang menyembah anak lembu. Maka barulah diterima taubatnya. Ini syariat Nabi Musa AS. Berbanding beza dengan syariat Islam, begitu indahnya. Kalau kita hari ini, kalau kita menyesal buat satu perkara yang tak elok, Islam buat macam mana tuan-tuan? Taubat je lah kan? Bertaubat. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Bertaubat, sembahyang sunat taubat. Kan 2 rakaat minta ampun, lepas tu tahu buat, buat balik. Kan. Tahu buat, kan taubat ya. Jadi itulah indahnya Islam bila kita melakukan suatu perkara, kita bertaubat direct terus kepada Allah Taala tuan-tuan. Berbanding beza dengan syariat Nabi Musa tadi yang mana mereka kena bunuh. Kalau kita di sini agak-agak ya, kalau syariat Nabi Muhammad macam itu, teman nak bertaubat, yuk, marilah teman bunuh lemikir. Mangkau tuan-tuan kan. Jadi begitulah indahnya syariat Islam ini, pertama. Yang kedua, rahmat dalam ibadat. Nabi tuan-tuan berrahmat dalam amal ibadat kita ni. Yang mana kita lihat apabila datang Nabi Sallam, tuan-tuan dapat menyatukan kita antara satu sama lain. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum lal khayr. Ayat ini menerangkan tuan dalam tafsirnya ceritakan bahawa ayat ini asalnya orang-orang Madinah, kan demo ni kan dah bersatu, jadikan kaum Ansar dan apa dia? Ansar dan apa? Muhajirin. Dah lupa kita ya, ni hijrah Nabi. Ansar dan Muhajirin bersatu. Lepas itu demo ni udah nak bergaduh balik. Orang Kelantan kecek ke apa? Bergocoh. Ada Kelantan sini. Kan bergocoh kan, nak bergaduh. Jadi akhirnya ini ayat ni kata kan dah bersatu dah, waktu simu dah nak bergaduh balik. Jadi bila datang Nabi ni menyatukan kembali orang antara Muhajirin dan Ansar tuan-tuan, so mereka dapat terus yang menegakkan agama Allah Ta'ala dan beramal dengan agama Islam ini. Maka itu sebab tuan-tuan dalam Islam, kalau zaman Nabi dulu menyatukan dengan cara, iaitu melaksanakan pertamanya mendirikan masjid. Masjid apa yang pertama dalam dunia tuan-tuan? Masjid Quba. Betul ke? Ada soalan kuis, tak ada sedia hadiah ke? Buatlah sedia hadiah, barulah seronok sikit kan. Beli hamper tu kan. Dulu ada minta hamper kat masjid, Haji Saidin tak? Akan datang insya-Allah next time, kata orang putih kan. Sebenarnya bukan Masjid Quba masjid pertama, Masjidil Haram lah. Masjidil Haram masjid pertama. Masjid pertama ni yang mana malaikat buat. Masjidil Haram ni malaikat yang buat. Ya, malaikat kemudian diikuti dengan Nabi Adam AS dan seterusnya ya. Tu masjid pertama. Masjid kedua masjid apa tuan-tuan? Masjid Aqsa. Tu yang kedua. Yang ketiga barulah Masjid Quba. Yang keempat Masjid Nabawi. Apa tujuan Nabi buat masjid? Nabi hijrah tuan-tuan, Nabi bina Masjid Quba, masjid yang pertama, supaya untuk menyatu padu kaum Islam berada di rumah Allah Taala. Ini tempatnya satu tempat kita nak bersatu padu. Walaupun kita ni beraliran macam-macam aliran, ada yang parti ubi kayu, ada yang ubi jalur, ubi kledik, udah banyak parti, udah puluh-puluh parti, tak tahu parti apa pun. Ada yang tak ada parti tapuwe je. Tapi bila bagi-bagi tuan-tuan, kita bersatu. Imam yang satu. Apa maksud imam? Saya tak keluar lagi TikTok imam. Baru minggu lepas saya buat TikTok. Ada yang tengok ke TikTok? Nasa ada tengok TikTok saya. Tajuknya apa? Ingat tak? Tajuk duit. Saya kata kalau nak berjaya kita mesti ada duit. Kan? Bukan duit tu maksudnya wang juta ringgit tu, bukan. Duit tu maksudnya di doa. You usaha, I ikhtiar, ti tawakal, itu maksud duit. Di apa? Doa. You usaha, I apa? Ti apa? Tawakal. Kita berada di mana pun mesti ada duit. Nak jadi pelajar sekolah mesti ada duit.
Nak jadi insan berjaya di atas dunia ni mesti ada duit, mesti ada doa dengan Ta'ala, usaha. Kalau menung ngangir je tak bekerja, apa cerita, betul? Tak ada ikhtiar, teman tak ada kerja, yuk ikhtiar, carilah kerja. Duduk rumah tengok bola dia Perak lah Sabah. Sabaik menang 1-0. Menang, jangan main. Orang pada tahu cerita bola ni. Perak masuk separuh akhir bola Piala Malaysia, tahu. Yang main dulu pasukan belasahan apa? Kena belasah dulu. Tapi separuh akhir kalah dengan menang Sabah pun ni. Tapi sayang pula lawan JDT pula. JDT ni kuat, tuan-tuan ya. Separuh akhir ni mangkuk lawannya kan. Balik cerita akhir tu. Kelak ketika tengok bola je ngangir je rumah kita kamu tu. Apa buat dia? Ngangir aje. Bila dia dapat duitnya kan? Kena doa, usaha, ikhtiar dan baru tawakal serah kepada Allah Ta'ala. Itu maksud apa dia? Duit tadi. Imam pun ada maksud dia. Tapi tak keluar lagi TikTok lagi ni. Imam ni. Imam itu maksudnya iman yang mantap. Orang jadi imam ni kita mesti iman yang mantap. Dia penukuk rai semayang kejap duduk, mana dia jadi imam, betul? Tiba-tiba orang ke depan kita pun tengok jadi imam. Bahaya ni imam ni. Kau tengok dia semayang Jumaat pun tak ada. Mana maunya. Iman mantap. Membaca dengan baik. Mesti orang iman ni kalau bacaannya mesti baik. Mana kau bertajuk walaupun lagu-lagu tak ada, tapi bacaannya baik, sempurna. Takkan apa imam baca Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Itu orang Jawa. Kan mesti bacaannya baik. Kan. Apa lagi? IMA, adab yang terpuji. Dia kan imam pakai lu pendek. Nyuci kata relax je. Itu imam. Nyuci kata kalau pendek. Awak mazhab lain dia kata. Kita pakai mazhab kita Syafi'i kan. Akhlak yang terpuji. Last sekali terakhir apa tuan? Mengetahui ilmu agama. Malah korang dia tahu ilmu agama, mengaji, belajar. Bila jadi imam orang tanya hukum baru dia tahu. Kan ini hukum pijak taik cicak. Kata batal wudu. Batal wudu ke hukum taik cicak tuan-tuan? Batal tak? Tak batal, tuan kena mengaji. Hukum taik cicak mana batal wudu? Basuh aja. Kan? Kalau taik cicak kena baju waktu sembahyang baru batal. Sembahyang bukan wuduk tu batal, sembahyang tu batal. Wuduk tak batal. Maknanya kena mengaji, kena belajar. Barulah boleh kita ikut jadi imam. Yang kedua, imam kedua, ikutlah. Muwafiq. Atau masbuk. Tu imam yang kedua. Kalau datang cepat, muwafiq lah. Lambat, sibuk, masbuk. Dia sibuk, masbuk lah. Kan, baik. Rahmat dalam ibadat. Kita sembahyang, tuan-tuan berjemaah. Ni lah. Contohnya tak, sembahyang jemaah ni. Sembahyang jemaah, tuan-tuan. Kenapa kita disuruh sembahyang berjemaah ni, tuan-tuan? Kerana banyak kelebihannya. Pertama apa dia? Baca tu. Pahala 7 ganda. Ini di sini di surah kita ni, surah As-Sariyah ni. Kalau sembahyang dekat Masjidil Haram berapa? 100,000. Sembahyang dekat Masjid Al-Aqsa berapa? 500. Masjid Nabawi berapa? 1,000. Lagi banyak pahalanya. Ini di kita tunjuk maknanya tuan-tuan tu pahala ganjaran Allah Ta'ala beri pada kita. Nabi SAW tak pernah tinggal solat jemaah. Kita ya Allah banyak sembahyang tak sembahyang jemaah dah sembahyang jemaah kan. Nabi tak pernah tinggal tuan-tuan. Terutamanya sembahyang apa? Isyak dan juga sembahyang subuh. Kalau kita sibuk benar tuan-tuan, isyak subuh ni berjemaah. Kan itu dah sibuk benar kan. Kalau boleh paling baik maghrib sembahyang, asar, subuh, zuhur, asar tak sempat ustaz awak. Dan di rumah koji banyak. Tak sempat. Ngapa? Pergi bendang. Ada ke pergi bendang lagi? Zaman dulu ialah pergi bendang. Macam apa dulu pergi bendang kan? Kan? Ini kita mana pergi bendang tak? Kan? Kalau dulu-dulu tuan-tuan kita tak sempat nak sembahyang, kita qada lah balik. Dulu kita banyak alfa, banyak lalai. Nampak mana koja kan? Koja apa? Mat terap ni apa? Tentera askar kan? Udah pakai baju kulu-kulu. Tak ada nak sembahyang, tak apalah. Kan? Angka dulu Masjid Askar, Masjid Askar ke? Tak ada ya? Ada ke? Ada ya? Tuan-tuan kan? Jadi tak sempat sibuk tuan-tuan kan? Kawat sempat, sembahyang tak sempat. Maknanya tuan-tuan kita qada balik kan?
Dan orang yang salat berjemaah ini tuan-tuan disayangi oleh Allah dan para malaikat sayang pada kita, dan digeruni oleh syaitan. Dan yang paling penting akhirnya tuan-tuan, apa dia mengeratkan apa tu? Kasih sayang dan persaudaraan. Sayang menyayang, cinta dikenang, kata Azura dan lagunya apa? Azura kan? Azura Oji Mat Daud dalam filem Azura. Oji berlakon dengan Jamal Abdillah. Ada kan pengwayang? Saya tengok dekat panggung mana? Oh dia ni ke mana kan? Dulu ada kita tengok cerita Azura ni dalam TV kan. Oh Jamal berlakon dengan Oji. Masa tu kemain seronok tengok wayang ya. Oji berlakon dengan siapa? Oji masa tu muda lagi dengan Jamal Abdullah. Filem namanya Azura. Azura, ada sinar di matamu. Seronok, toyok macam-macam. Masa tu saya kecil lagi, tuan-tuan masa muda-muda ke masa tu. Angka mu 30-an, 20-an ya. Cerita Azura. Saya menyayang antara satu sama lain. Bagi Nabi pula tuan-tuan, kenapa Nabi kata sayang kepada kita dalam ibadat ya? Dalam Islam tuan-tuan, rahmat ibadat ni Nabi melarang, iaitu kita ni kalau jadi imam baca ayat panjang-panjang dalam solat. Walaupun kita ni Al-Hafiz. Ini dilihat dalam satu hadis Nabi sallam. Saya baca hadis tuan-tuan daripada Sayyidina Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la atakhartu an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina fama ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idh faqala sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas inna minkum munaffirina fa ayyukum amman nas falyu'ajjiz fa inna min waraihi al-kabira wad-dha'ifa wa dhal hajah. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah lalu berkata, sungguhnya aku menjadi lambat dalam solat subuh disebabkan oleh fulan imam solat yang memanjangkan solat dengan kami. Orang lelaki ni dia datang lambat ke surau, ke masjid sebab tuan imam tu dibaca panjang. Ya. Aku tak pernah melihat Nabi marah sama sekali dalam memberikan nasihat yang lebih marah pada hari itu. Lalu baginda menasihatkan, wahai manusia, sesungguhnya antara kamu ada orang yang menjadikan manusia lari dari agama. Maksudnya bila baca panjang sampai ngetur kaki ni. Kan? Tak kubulur dah sembahyang kat masjid tu. Ngapai ya Allah imam. Allah panjang ni bacanya. Sembahyang tarawih panjang kan tuan. Kan? Dia berpada-pada kan. Sembahyang subuh panjang. Hari ni kan orang bekerja. Tambah kalau orang berjabat. Cepatlah baca surah panjang-panjang. Jadi sebab itu orang tak nak sembahyang jemaah. Awak bukan tak nak pergi masjid, nak pergi surau tu ngapa? Ya Allah tu imamnya dia memanglah hafiz ni lama benar. Bacanya sampai 10 minit. Kata tu imam, mikir sembang kedai kopi sejam sanggup. Imam tak sanggup. Sembang lain yo. Seronok cerita tambah kena ngumpat lagi seronok. Cerita politik lagi best. Oh ni tak betul, oh ni tak betul, oh ni tak betul. Siapa yang betul tak tahu. Kan? Tapi kalau sembahyang ni ya Allah. Udah ngetul. Tak ngaku itu imam ya Allah. Bila berhenti perut dah nak berat kencing ni ya Allah. Jadi Nabi ajar supaya dipendekkan bacaan. Kan pendekkan bacaan ya. Itu sebab Nabi kata, maka hendaklah kamu dia meringkaskannya kerana apa? Sesungguhnya di belakangnya ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah dan ada yang hajat. Mana orang lemah lah kan? Maknanya yang pergi masjid ni bukan orang muda-muda sangat pun. Betul Cik Nan? Udah RTM semuanya. Tahu RTM? Rumah tunggu mati. Kan dah meninggal kan. Masa muda-muda tak pernah pergi. Orang muda ada berapa orang, tengok berapa orang. Itu yang saya buat TikTok tu sebab orang mudanya. Saya buat TikTok ni untuk orang muda kan. Supaya orang muda-muda dapat tengok TikTok tu, tahu dia mesti sikit. Jadi tuan-tuan, mana kita lihat Nabi ni rahmatnya iaitu apa dia? Membaca surah yang pendek dalam Al-Quran. Tapi jangan pendek benar. Allahu Akbar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Kawan baru. Bismillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Itu teruk pula kan. Ngapa? Ustaz ngaju. So pendek dah. Qul Allah tu dah pendek dah. Apa pendek lagi? Mana dia lah berpada-pada kan.
Itu sebab jadi imam ni bukan satu perkara yang mudah tuan-tuan, senang. Ingat tuan-tuan, imam ni senang ke? Jangan main ngetuk kaki ni, ini imam. Tak mula-mula tu. Kan? Kita nak meraihkan makmum tu, imam ni kalau nak bangun daripada sujud, tuan-tuan, nak bangkit ke atas, kena ada kaedah. Tak boleh kita bangkit sujud tu, Allahu Akbar, kena panjang. Allahu Akbar. Maksud rakaat kedua dah. Makmum tahulah. Kalau Allahu Akbar, dia naik, dia ingat dah tahiyat akhir atau tahiyat awal kan, dia betul. Oh dia lagi bangkit balik. Seorang imam ni memainkan peranan untuk makmum, untuk meraihkan makmum dia. Kalau kita nak sujud pula, imam nak sujud ya, imam nak sujud, makmum ni tengok imam sujud, kalau tak nampak imam sujud, kena dengar suara imam. Sebab Nabi ajar bab sujud ini, ya, Nabi ajar pada para sahabat, bila imam sujud baru sujud. Kalau kita baca pendek, Allahu Akbar, imam tak sampai lagi kepala ke lantai, kita dah sampai dulu. Jangan main ada orang jenis dah standby dah. Orang setengah standby ni, demo dah ready dah. Allahu Hamidah, dah itu dah. Udah mencituh dah. Udah macam nak lari laju. Tengok saya tak ada. Udah ready nak tunduk. Okey, kan. Laju berpenuh. Okey, maka kita imam ni kena tahulah. Bila nak tunjuk tu, kalau kita orang dengar, nampak tak masalah, bila sujud, orang bersujud. Tapi kalau orang tak nampak, macam dia masjid ke besar apa, kita kena suara Allahu Akbar. Baru baru kita sujud. Tengok orang perempuan tak nampak ni kan. Dulu-dulu perempuan mana pernah buka-buka ni, belajar pun tutup kan. Sekarang ni ya, telah diperbincangkan oleh para alim ulama, maka ilmu boleh tengok tok guru ngajar. Apa lagi tuan-tuan, boleh nampak bagi sembahyang. Sebab tengok muka guru ni tuan-tuan, belajar ni dapat pahala, betul tak? Sebagaimana kita belajar dulu, 5 tempat dapat pahala. Tengok, pertama tengok apa? Ulang kaji balik malam ni, pagi ni. Tengok apa dapat pahala tuan-tuan? Tengok Kaabah. Yang kedua tengok apa? Al-Quran. Yang kedua Al-Quran dulu. Yang ketiga baru mak ayah kita. Yang keempat tengok muka apa? Tengok guru ngajar. Jangan main WhatsApp, guru ngajar. WhatsApp. Tapi saya tahu dia main WhatsApp tu bukannya dia main WhatsApp, dia nak tulis apa yang sengaja tu. Dia tulis apa. Yang kelima tengok muka apa? Kita kan dah lupa kan. Yang kelima apa? Muka suami atau isteri. Dapat pahala. Cik Nan. Dapat pahala. Bangun-bangun pagi tengok isteri ada lagi. Alhamdulillah ada lagi isteriku. Bangun-bangun tengok muka suami ada lagi. Alhamdulillah ada suamiku. Jangan bangun-bangun tengok isteri. Bangun-bangun ada lagi bini aku, ya Allah. Ketik ni bila nak kahwin seorang lagi ni. Ataupun isteri bangun-bangun tengok laki ada, ya Allah ada lagi laki ku, ya Allah. Ketik aku tengok menyampah bila meninggal orang tua ni. Itu bukan pahala, itu namanya apa? Itu bala namanya tu. Itu kan pahala, itu bala nama ya tuan-tuan ya. Okey, baik. Jadi kita lihat bahawa di sana Nabi membawa rahmat, iaitu membaca surah yang pendek. Yang kedua. Yang ketiga, rahmat kepada siapa? Kanak-kanak. Nabi ni rupa tuan-tuan, dia sayang kepada kanak-kanak. Sayang ke semua makhluk. Ya, Allah nescaya akan mendapat rahmat dan sayang ya. Yang mana kita lihat, sayangilah semua makhluk. Allah nescaya akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Itu sebab dalam bacaan kita baca, tapi ni tuan-tuan ya, sebagai ilmu kita lah. Itu sebab kalau kita baca Fatihah tu, kita baca bismillah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Betul? Mengasihi ini. Ar-Rahman tu maksudnya apa? Pemurah. Ar-Rahim tu penyayang. Ar-Rahman tu pemurah. Allah Ta'ala ni kita kena tahu bahawa pemurah pada semua makhluk. Binatang yang melata, flora dan fauna, orang Islam, orang bukan Islam, kan? Semua dapat pemurah. Itu sebab kita tengok orang bukan Islam pun kaya-kaya, kan? Ada rumah besar, ada kereta besar, ada helikopter kaya-kaya. So, apa pemurahnya Allah Ta'ala kepada semua makhluk. Dia beriman ke, tak beriman ke, semua tuan-tuan dapat pahala, dapat apa? Dapat kekayaan. Tetapi yang Allah Ta'ala sayang kepada siapa tuan-tuan? Ar-Rahim.
Ar-Rahim tu Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra ha ya. Laki huruf apa? Mim. Mim tu maksudnya apa? Mukmin. Mim tu mukmin, beriman. Ar-Rahman tu alif lam ra ha mim. Nun tu kan terbuka. Nun. Ada orang baca nun. Ada? Kan? Nun terbuka semua. Ar-Rahim tutup mulut tak? Kalau baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, tak betul. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mulut kan? Mim mukmin. Maksud mim tu tutup tu hanya untuk orang Islam je mukmin tu. Maknanya di sini kita lihat bahawa Allah Taala tu sayang kepada orang-orang yang beriman aja. Ya, walaupun orang yang bukan Islam tu dapat harta, tapi mereka dinamakan istidraj. Tahu istidraj ni? Pemberian yang Allah Taala tak redha. Itu nama istidraj, tak redha. Memang tengok tu kaya. Istidraj ni tuan-tuan, kadang-kadang orang Islam pun dapat istidraj juga. Dia ada rumah, ada kereta, ada kereta, ada motor, dia bawa perkara-perkara ini, perkara yang lagi jauh dari agama, lagi jauh dari Islam. Orang beli kereta baru, CRV contoh kan, bawa pergi Masjid Surau, dia pergi mana? Pergi dandut. Sungguh ku tak mampu menanggung rindu. Kan, pergi dandut. Maknanya istidraj itu Allah Ta'ala beri dia kereta lagi jauh daripada agama. Sepatutnya orang bagi duit kaya raya, bawa ke mana duit tu? Sedekah jariah. Betul Tok Sidang? Udah letih Tok Sidang ni. Kan? Ya? Tuan-tuan ya? Tak apa ya. Orang bagi duit bawa sedekah jariah kan? Bagi duit pada orang tuan, bagi surau, bagi masjid. Dia duit tu dia bawa main judi, main nombor ekor. Mana mau dapat nombor pun nombor ekor kan? Kena berbadan adalah harapan dapat. Mana duit tu dia bawa kepada benda yang lain. Makna tu itu namanya istidraj. Tapi kalau Allah Ta'ala itu sayang pada kita, Ar-Rahim, tentang mukmin ini dapat duit, kita bantu orang susah. Ada kereta motor, kita bawa pergi surau masjid, majlis ilmu, pergi sembahyang tuan-tuan. Itu gunanya, iaitu kekayaan yang ada pada kita. Barulah namanya Ar-Rahim. Allah Ta'ala itu sayang pada orang-orang yang mukmin. Itu mim tu mukmin. Baik. Apakah buktinya Nabi ni sayang kepada kanak-kanak tuan-tuan? Kita lihat di sini ya. Rahmat Nabi ni kepada kanak-kanak sebenarnya baginda menzahirkan rasa sayang kepada kanak-kanak daripada Sayyidina Ibn Abbas berkata. Ibn Abbas ni pak saudara Nabi ya. Lama qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, ay fi fathiha istaqbalathu Ughaylimatu bani Abdul Muttalib fahamala wahidan baina yadayhi wa akhara khalfahu. Yang bermaksud ketika Nabi SAW datang ke Mekah, ketika Fathul Mekah kan, Nabi ni Nabi kata apa? Waktu Nabi buka kota Mekah tahun 8 Hijrah. Ya, Nabi buka kota Mekah waktu tu tuan-tuan, kita tengok ada satu video kan, Nabi buka tu cerita dia datang kota Mekah ni kan, semua orang-orang kafir Quraisy ni tuan-tuan, bila Nabi masuk kota Mekah, mereka semua takut. Akan takut ya, dengan kekuatan Islam pada waktu itu. Tetapi Nabi tuan-tuan ya, memuliakan manusia-manusia, kata Nabi kata, sesiapa yang berada di Masjidil Haram maka mereka akan selamat. Maksudnya masjid lah. Maknanya tuan-tuan, kalau berlaku apa di masjid sebab selamat. Dan Nabi kata siapa yang berada di rumah Abu Sufyan pun akan selamat. Abu Sufyan ni orang yang banyak menentang Nabi. Tuan-tuan biasa dengar tak nama Hindun binti Utbah? Biasa dengar tak? Bukan Wan Hindun. Wan Hindun tak ada dah. Tuan-tuan kenal Wan Hindun? Tuan Haji kenal ke Wan Hindun? Mak Dembo, betul. Wan Hindun. Kenapa nama itulah? Hindun binti Utbah ni waktu perang tuan-tuan, waktu perang Uhud, dia mamah apa tu, dia gigit hati pak saudara Nabi Hamzah binti Asadullah. Kan dia mamah. Bayangkan kita digigit tuan-tuan, dia koyok pun digigit. Tapi Abu Sufyan ni tuan-tuan, bila Nabi beri peluang kepada orang yang musuh agama selamat, dia meluk agama Islam. Abu Sufyan bin Harb namanya. Dan anaknya nama Muawiyah bin Abu Sufyan.
Apa sebab? Maknanya Nabi seorang yang iaitu penyayang kepada orang yang bila mereka itu rasa insaf, taubat kembali kepada agama. Apatah lagi dengan kanak-kanak. Cerita Fathul Mekah ni ya. Tak kala Nabi masuk ke Mekah tuan-tuan, Nabi pun dia kata apa, kanak-kanak daripada keturunan Abdul Muttalib ini menyambut baginda, sambut Nabi. Baginda menaikkan seorang dan letakkan di hadapannya dan seorang lagi di belakangnya. Pernah buat untuk anak kita macam tu. Seorang dukung depan, seorang dukung belakang. Kan dua-dua naik, kita pun berjalan. Nabi buat cara tu, maknanya Nabi ni sayang kepada kanak-kanak. Rahmatnya Nabi ini lahirnya baginda untuk kanak-kanak. Itu tuan-tuan ya, saya kepada kanak. Seterusnya yang keempat, yang terakhir, Nabi ni. Wah, seronok tengok terakhir ni kan. Biasa macam tu lah kan. Tentuan kalau sembahyang tarawih, waktu bila paling seronok sekali? Saya tanya. Ikhlas, jujur tanya. Tarawih kita buat 8 ke 20 sini? 8 ya? Tak ke 8 ke 20. Waktu bila paling seronok sekali? Tahu tak apa? Tak nak witir kau Sama juga kalau kita baca Al-Quran kan. Kalau kita buat apa? Saya sana buat tadarus Al-Quran. Satu juzuk lah tu. Wah, seronok oleh tak habis ni. Itu boleh seronok. Sama juga mengaji ceramah ni. Nak habis seronok ni. Tapi ada yang paling seronok apabila tak seronok, apabila penceramah betul kata akhirnya sambung balik. Akhirnya sambung balik. Pilih dah akhirnya sambung-sambung. Ketik dengarnya betul ke pun. Orang pada ketik kan. Ini betul-betul akhir ya. Yang keempat, rahmat kepada wanita. Kenapa tuan-tuan? Islam telah mengangkat status wanita dari bawah bumi ke darjat yang sangat tinggi sehingga syurga terletak di telapak kakinya. Ni hebatnya perempuan. Saya pernah cerita tuan-tuan dulu kan. Perempuan zaman jahiliah ni kan, tak kala suami meninggal, demo tak boleh keluar dari rumah 100 hari. Tak boleh keluar kan. Tak apalah, sama Islam ada je iddah tak boleh keluar rumah. Demo tak boleh keluar rumah langsung. Makan antur, tak boleh mandi, tak boleh bersikat. Udah kopi HP langsung je rupanya. Dalam Islam dia ada fleksibel. Fleksibel maksudnya ada apa? Kenapa cakap Melayu fleksibel ni Tuan Rahmat? Ada kelonggaran. Ada rukhsah. Walaupun dalam iddah ihdad. Kan suami meninggal dunia 4 bulan 10 hari, tapi kalau perempuan tu bekerja sebagai doktor umpamanya, boleh keluar. Cikgu boleh keluar, polis boleh keluar. Yang tak boleh keluarnya kalau dia tu tuan-tuan duduk di rumah, ada anak-anak tuan-tuan nak pergi mana tu Yung? Nak pergi apa tu funfair dekat Silver Lakes. Tu tak boleh lah. Tahu funfair? Ya ada buaya Pusino. Kan tu funfair. Ni dia ada Silver Lakes ni dekat Pulau Gajah tu. Kan naik cruise lah kan. Pergi memalam boleh? Tak boleh lah, itu tak boleh lah. Kan kenduri kenara pun tak boleh, dalam edah tak boleh, pergi kubur pun tak boleh. Tapi kalau urusan kerja, urusan kerja yang penting boleh pergi. Dalam edah perempuan malam tak boleh keluar, tapi kalau urusan kerja, doktor petugas malam, nurse petugas malam, boleh keluar. Ada kelonggaran, ada rukhsah. Orang zaman jahiliah ni tak boleh keluar langsung. Duduk di rumah, bersikat pun tak boleh, mandi pun tak boleh, makanan pun orang hantar. Mana begitulah rendahnya taraf perempuan di zaman jahiliah. Adanya Nabi, rahmat Nabi angkat orang perempuan ini. Yang Nabi angkat perempuan ini menjadi seorang yang mana syurga pun di bawah telapak kaki perempuan, di telapak kaki ibu. Baik ya, kita tengok bagaimana Nabi ini memahami perasaan seorang perempuan ataupun ibu. Ya. Rahmat kepada kaum wanita. Baginda sangat memahami perasaan para ibu. Daripada Sayyidina Anas bin Malik Rasulullah sabda, inni la adkhulu salata uridu itlataha fasma'u buka as-sabiyyi fa akhafu min shiddati wajdi ummihi bih. Sesungguhnya Nabi kata, sesungguhnya aku sedang solat dan ingin memanjangkannya, lalu aku mendengar tangisan seorang anak kecil, lalu aku pun meringankannya, memendekkannya kerana ibunya akan kegelisahan dengan tangisannya. Betul tak tuan-tuan? Kan kita mak ni biasanya mak lah beranak kan. Ada ke suami beranak kan, tapi kebanyakan biasa mak lah kan.
Kita dengar budak teriak, maknya sembahyang, kita lagi sedap baca tabarakalladzi badihil mulku wa huwa ala kulli, sampai 30 ayat. Kan kawan dah gelisah. Kan. Jadi maknanya Nabi bila dengar je kanak-kanak menangis, Nabi memendekkan bacaannya, menghormati orang perempuan ibu, pesan ibunya terhadap anak-anaknya. Begitulah hebatnya Nabi, tuan-tuan. Dijaga kepada kita semua dari pelbagai aspek. Cuma hari ini tuan-tuan saya cerita 4 aja. Sebelumnya banyak lagi tuan-tuan rahmat dalam syariat tadi, rahmat dalam ibadat. Selain dari itu ada rahmat kepada kanak-kanak, komunitas, rahmat kepada fakir miskin. Rahmat kepada para pemuda, rahmat kepada binatang, rahmat kepada orang kafir. Inilah rahmat. Rahmat kepada makhluk yang tak bernyawa. Banyak tuan-tuan. Sampai 4 kalau saya cerita semua ni, rasanya pukul 12 baru habis. Tuan-tuan pun kata, kata dah habis. Tak ada habis kan. Jadi cukup tuan-tuan. Cuma akhirnya tuan-tuan hari ini saya nak ceritakan, tak ada lain ni, rahmat kepada orang hari ini berbeza dengan orang zaman dahulu tuan-tuan. Kita insan ni, rahmat Muhammad SAW ni tuan-tuan, kita tuan-tuan rahmat kepada kita berbeza dengan orang terdahulu. Apa beza rahmat kita dengan orang terdahulu? Bezanya rahmat kita ni Allah Ta'ala tuan-tuan tak bagi azab kepada kita serta-merta. Hukuman punishment tu tak segera, dia tunggu alam akhirat nanti. Orang-orang zaman dulu bila buat suatu perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, apa akan jadi? Habis semua kan, betul? Kaum Lut buat itu LGBTQ, habis semua, diterbalikkan ya. Apa lagi? Kaum Ad tuan-tuan, Nabi Saleh diberi ketiupan angin segala, habis semua musuh tuan-tuan. Nabi Nuh, tak ikut Nabi Nuh, berlakunya apa? Banjir besar. Buah tu apa? BS tu apa? B tu banyak, A tu ayat, H tu dia banyak ayat hujan. Jadi terus dapat hukuman tuan-tuan. Waktu itu diberikan azab kepada mereka. Tapi berbeza kita, untung kita tuan-tuan, rahmatnya kita umat Islam hari ini, Allah Ta'ala tangguhkan mulut Nabi Muhammad SAW rahmat kepada kita sebagai umatnya sampai di mana alam akhirat nanti. Mudah-mudahan kita tuan-tuan mendapat iaitu rahmat di alam akhirat nanti dalam mana? Syurga Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi cukuplah pertemuan kita untuk pagi ini. Kita tangguhkan sama-sama dulu membaca. Saya baca surat Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh itu akan ditempatkan dalam syurga apa tuan-tuan? Syurga Firdaus, yang mereka kekal dalamnya dan berpindah ke tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan kita yang bertemu pagi ini tuan-tuan bersama dengan Nabi kita SAW, kita juga berada di syurga Firdaus insya-Allah. Barulah kita tangguhkan ulang kaji kita tuan-tuan. Pertemuan kita sama-sama kita membaca doa Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ya. Kita pakai sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza kullu jama' marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Apakah dosa-dosa bapa kami ya Allah? Kami banyak dosa bila ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami dan mereka ya Allah. Andainya telah mereka telah pergi dengan kami ya Allah, Kau masuklah mereka dalam syurga Firdaus semua ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadilah kami insan yang beriman kepadamu ya Allah, istiqamah pada agamamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadilah anak kami yang soleh dan solehah, dan senantiasa taat kepada perintahmu ya Allah.
taat perintah kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, istiqamah kami untuk ilmu-Mu ya Allah. Istiqamah kami dengan salat fardu berjemaah waktu sehari semalam ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bukalah pintu hati bersaudara mara kami ya Allah. Rakan talang kami ya Allah, jalan tangan kami ya Allah, sabar handai kami ya Allah, agar mereka juga taat, dapat sama-sama salat berjemaah bersama kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami nadah tangan pada hari ini ya Allah. Dapatlah kami tempatkan dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Tempatkan kami dalam barzah-Mu ya Allah, sebagai tamat-tamat syurga-Mu ya Allah, bukan dalam kawah-kawah api neraka-Mu ya Allah. Dan tempatkan dalam syurga-Mu ya Allah, syurga Firdaus-Mu ya Allah, bukan tempat neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار بعصي غفر رب العالمين. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin muhlan, saya mohon maaf sekali atas kesalahan bahasa dan salah bicara. Bertemu ketika insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang bagi Ustaz Al-Hadis